Bagaimana cara kita menyambut yang nama malam nisfu Sya'ban? Dalam keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan tersebut, dari Jibril datang jumpa Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban. Muhammad, kata Jibril, Allah telah memuliakan kamu pada malam ini, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam di antara malam yang paling besar, selepas malam Lailatul Qadar. Nisfu Sya'ban malam besar. Bangkit, kata malaikat kepada Jibril, kepada Rasulullah, bangkit kamu, berdoa kepada Allah malam ni. Doa kamu untuk umat kamu. Malam ni Allah buka pintu langit. Malam nisfu Sya'ban, ingat, pintu langit terbuka malam nisfu Sya'ban. Dan dibuka 300 pintu rahmatnya buat umat kamu, hai Muhammad. Malam tu. Maka Nabi kita keluar ke Baqi', kubur Baqi'. Sambil Nabi kita berdoa, sajadalaka sawadi wa aman bika fuadi wa hadiyati allati janaitu biha ala nafsi faghfir li dzambal azim. Dia berdoa pada Allah malam tu, ya Allah, kata Nabi kita, ampunlah dosa-dosaku yang besar. Nabi kata dosaku yang besar. Faghfir li dzambal azim. Tiada yang boleh mengampun dosa melainkan Engkau, ya Allah. A'udzu bi'afika. Dalam kita solat, kalau malam nisfu Sya'ban biasanya kita akan sambung dengan solat tasbih. Waktu kita sujud dalam solat tasbih, kita disuruh kita panjangkan doa kita. Dalam sujud tasbih tu, atau tengah malam kita sembayangnya, atau biasanya selepas maghrib sebelum kita baca tu sembayang tasbih, boleh. Kita kalau tak ada, nak baca Yasin macam kita lah. Faghfir li dzambal azim, ampun dosaku yang besar, tak ada yang boleh mengampun dosa melainkan Engkau, ya Allah. A'udzubika afir bi iqabik. Nabi kita waktu dia sujud tu, itu dibacanya a'udzu bi afwika min iqabik. Aku berlindung dengan keampunanmu daripada azabmu, ya Allah. Wa a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhamu, ya Allah, daripada kemurkaanmu. Wa a'udzubika minka, dan aku berlindung daripadamu dari segala sesuatu yang memudaratkan. La ablughu sana alaik. Aku tak mampu memujimu setinggi-tingginya. Artinya aku tak mampu, kadar yang kemampuanku saja boleh memujimu, ya Allah. Falakal hamdu hatta tarda. Bagimu segala pujian sampai engkau mendapat meredhakan kepadaku. Sujud Nabi gitu saat itu. Maka Allah perintahkan, Jibril kata, Muhammad, Allah perintah, angkat kepala kamu. Pintu langit terbuka rahmatnya. Pintu pertama ada panggilan. Pintu langit pertama panggilan dia, tuba liman raka'a fi hadhil lailah. Berbahagialah orang yang banyak rukuk malam ni. Maksudnya sembayanglah, bayang-bayang sunat, tahajud kita malam tu. Tasbih jangan tak buat malam tu. Pintu yang kedua panggilan tuba liman sajada fil lailah, sujud. Mana sembahyang dengan sujud lah. Yang tadi rukuk. Pintu yang ketiga tuba liman da'a rabbah, berdoa malam tu. Panjangkan doa kita. Malam-malam yang mulia ni jarang kita jumpa, sekali setahun. Maka perlu kita panjangkan doa kita. Pintu yang keempat langit panggilan tuba liman khasya fil lailah. Bahagialah orang yang khusyuk malam ni. Khusyuk. Jangan buat kita khusyuk membayang tengah malam tu, insya-Allah khusyuk. Pintu yang kelima malaikat memanggil tuba liman bakin hatillah. Bahagialah orang yang menangis malam ni. Tangisi dosa-dosa kita, kesilapan, kesalahan kita. Tu. Dan pintu yang keenam langit memanggil tuba lil muslimina dzakina fil lailah. Berbahagialah orang Islam yang banyak zikir malam ni. Zikir perbanyak kita malam tu. Malam Senin akan datang ni. Pintu yang ketujuh, langit yang ketujuh memanggil, adakah di kalangan kamu nak minta sesuatu? Adakah kalangan kamu nak berdoa? Aku perkenankan doa. Siapa yang minta apa hajat dia, aku perkenankan hajatnya. Siapa yang minta ampun, aku ampun. Ini di antara panggilan. Sehingga Nabi kita
Sampai bilakah pintu langit itu terbuka wahai malaikat Jibril? Tanya malaikat Jibril, malam nisfu Sya'ban dari bila sampai bila tutup pintu tu? Pintu rahmat tu. Maka dia kata min awwalil lailatul fajr. Dari awal maghrib tu tenggelam matahari sudah terbuka 300 rahmat tadi ni. Pintu rahmat 300 terbuka dah dari malam nisfu Sya'ban. Dari maghrib tu masuk sampailah ke waktu fajar subuh. Ingat, fajar subuh. Jadi panjang masa kita ni. Kalau balik lepas baca Yasin dan sebagainya, ada kenduri kah? Rehat dulu sekejap. Nanti bangkit terus. Apabila kita mampu tak tidur malam tu, bagus. Yang sebagaimana saya ceritakan, ulama yang 9 saya jumpa umur dia masa itu 98 lebih umur dia. Tak boleh bangkit dah. Dia meninggal umur dia 115. Tak bangkit. Sampai ziarah nak balik. Nak baliklah ke sini ni. Masa itu kita minta izinlah bekas mufti yang terbesar di Mesir. Ulama besar lah. Lepas tu masuk-masuk saya ke tempat dia. Mohon maaf, dia anakku, dia kata lambat saya buka pintu. Artinya anak dia lah. Dia ada anak perempuan saja. Buka pintu. Semalam saya tak tidur. Baru teringat, astagfirullah, semalam ni nisfu Sya'ban yang kita lena. Yang umur 99 ulama ni, semalam aku tak tidur. Anakku dia kata. Kat kanan, kat sebelah kanan dia tafsir Quran. Dia sambil mengarang. Umur 99 tahun. Malam nisfu Sya'ban tak tidur. Ibadat, zikir. Ya Allah. Ini kita belum lagi 99 umur, muda lagi kita ni. Mudah-mudahanlah malam tu insya-Allah para jamaah kita isi dengan baik-baik malam Sya'ban. Jangan lalai. Lepas tu diperingat Nabi kita, iyyaka an taghfal. Kata Jibril, hai Muhammad, jangan lalai. Au tanam, jangan tidur, bagi tahu umat kamu jangan tidur pada malam tu. Ya Allah, Jibril peringat. Fa innaka karimun Allah. Kalau tak tidur malam tu, kamu termasuk orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi kita malam tu sujud, panjang sujud sampai Sayyidah Aisyah heran. Awak ni Rasulullah ni, dikira Nabi meninggal dunia. Sampai tahap itu Nabi kita, Sayyidah Aisyah, karena lama sangat sujud tak pernah berlaku. Tahu tak kamu malam ni, malam apa ni wahai Aisyah? Inilah dia malam nisfu Sya'ban. Siapa-siapa malam ni, Allah ampun dosa sebanyak mana kambing-kambing satu suku yang ada di Madinah itu punya kambing beribu-ribu. Begitulah maknanya Allah ampun umat Nabi Muhammad malam itu sebanyak bulu-bulu kambing tersebut. Siapa tapi yang malam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia antara benda yang perlu nak ajak para jamaah malam tu. Marilah kita isi dengan sebaik-baiknya. 3 cara kita mengisinya. Kata cucu Rasulullah SAW, ditanya cucu Nabi kita, bagaimana cara mengisi dia? Pertama, malam tu perbanyak selawat. Itu yang pertama. Perbanyak selawat. Kerana Allah suruh kita memang dah. Yang kedua, perbanyak istighfar. Istighfar. Ada ulama mengatakan selawat malam tu 700. Selawat 700. Lepas itu istighfar perbanyak 100 ke berapalah. Dan yang ketiga, malam itu cara kita mengisinya ialah dengan solat tahajudnya, dengan solat tasbihnya. Ni usaha kita boleh buat malam tu. Dan banyak keistimewaan yang nama malam nisfu Sya'ban tu. Malam itulah tempatnya semua mata air di dunia ini pergi ziarah ke air Zam-Zam. Sampai malam Sya'ban melimpah air Zam-Zam ni. Karena malam nisfu Sya'ban. Kemuliaan yang Allah beri. Jadi kita ni masih diberi kita oleh Allah panjang umur, berjumpa dengan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita boleh isi melebihi cara kita tahun-tahun yang lepas. Buat diri kita masing-masing lah. Kat rumah kita bangkit, baca Quran ke, zikir istighfarnya, selawatnya dan sebagainya. Mudah-mudahan itulah yang memberikan kita esok pada hari kiamat
kelebihan dibandingkan dengan yang lain-lainnya.